Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saya muliakan pegawai surau, pengurusi, ahli jawatan kuasa, para asatizah, seterusnya hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan, kita memperbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya yang diberikan kepada kita, terutamanya nikmat iman, nikmat iman yang dikurniakan kepada kita dan juga nikmat Islam. Tuan-tuan, alhamdulillah hari ini kita berada pada 23 Safar, tuan-tuan. Syukur kita masih diberi peluang, orang muslim itu ataupun orang mukmin itu tidak bertambah umurnya, melainkan bertambah juga baiknya, amalnya bertambah. Jadi orang mukmin ni dia tidak harap mati copek. Orang mukmin itu sentiasa nak tambah, maksudnya selagi mana dia boleh beramal, dia nak umur panjang lah. Kalau dah banyak buat dosa, kalau rasa banyak silap, banyak buat salah, banyak buat keputusan salah, yang tu waktu tu Umar radhiyallahu anhu pun minta tawaffani, matikan aku. Waktu dah tak boleh nak bertambah dah kebaikan. Kalau kita bertambah elok lagi, sehat lagi, badan sehat, akal pun okey, jadi kita sentiasa mengharapkan bertambahnya hari, bertambah jugalah amalan kita. InsyaAllah. Amin. Baik, tuan-tuan, kita kini berada ataupun kita mengaji kitab ni, nama kitab ni Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, larangan syarak. Jadi kita instead ataupun daripada kita belajar benda-benda yang disuruh syarak, bila disebut pun kita tak buat kan. Contoh saya tuan-tuan buat. Tapi kita belajar larangan-larangan yang syarak tak bagi buat. Kita belajar. Jadi kita bila kita lalu benda ni, benda ni tak boleh buat. Benda ni tak boleh buat. Yang tu yang kita pelajari di dalam kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, larangan-larangan syarak. Jadi kita di dalam kitabul aqidah, di dalam kitabul aqidah ni ada berpuluh-puluh tajuk, dan kita masih ataupun kita masih lagi di dalam kita baru bab yang ke-6. Bab yang ke-7. Bab yang ke-7. Jadi kalau boleh saya ulang baliklah apa yang kita belajar daripada nombor 1, bab 1, babun nahyi 'anisyirki billahi azza wa jalla, bab larangan daripada mensyirikkan Allah azza wa jalla. Itu yang pertama, clear. Dalam akidah kita tak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita jadikan orang lain sama macam Allah taala. Kita minta ke Allah benda tu dan kita minta ke orang benda tu juga. Contoh, ya Allah beri dan rezeki jumpa, ya berilah, dan kita kalau orang tu boleh beri tak apa kan, tapi benda yang orang tak boleh berilah, tak boleh beri kan. Jadi kita minta, kita jadikan orang tu macam sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dilarang di dalam syarak. Ataupun kita ibadah, kita sujud kepada Allah dan kita sujud juga kepada orang yang tu tak boleh. Yang tu dinamakan syirik. Yang kita jadikan seseorang itu sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang pertama. Bab yang kedua yang kita bincangkan dulu adalah babun nahyi 'anil istighatsati bi ghairillahi azza wa jalla. Bab larangan daripada istighatsah. Istighatsah selain daripada Allah azza wa jalla, wa anna dzalika minasyirk, dan demikian itu daripada syirik. Baik, jadi istighatsah ni juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan 2-3 hari ni menjadi polemik di Malaysia ni. Istighatsah yang kita belajar ni dalam kitab ni, dia menjadi isu polemik di Malaysia. Polemik ni apa benda pula? Polemik ni kan holik ke, Milo ke apa ni kan. Polemik ni bila saya sebut polemik, maknanya ada orang yang sokong dan ada orang yang bantah. Itu maksud polemik. Dia menjadi polemik di Malaysia. Istighatsah, kitab bab yang kedua kita belajar gitu. 2-3 hari ni menjadi isu di Malaysia.
Jadi ada orang yang kata boleh istighasah selain daripada Allah, dan ada orang kata tak boleh istighasah selain daripada Allah. Jadi kalau kita ikut kitab ni, istighasah tak boleh selain daripada Allah. Tetapi dia menjadi polemik lah saya kata tadi, lawan dua jago di Malaysia ni. Tetapi apa yang boleh kita kongsikan istighasah, orang-orang yang menyokong kata boleh istighasah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kadang-kadang hujah mereka tidak kuat lah. Bila ditanya kepada istighasah ni maknanya apa tuan-tuan? Minta tolong. Boleh tak minta tolong orang? Boleh. Tapi kita minta tolong dalam keadaan orang tu tak boleh buat. Contoh kita minta tolong dengan orang yang dah mati, kan? Wahai katakanlah kubur tu wali sekian, wahai wali sekian, bagilah saya menang pilihan raya kali ni. Contoh saya suka buat tajuk politik ni kan, nak pilihan raya ni. Okey, boleh bagilah saya menang pilihan raya kali ni. Boleh tak tuan-tuan? Okey, jadi itu menjadi perbalahan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi kalau dia kata boleh, kita nak tanya balik kepada dia. Jadi wali-wali sekian yang awak kata itu, baiklah orangnya. Tapi wali-wali yang you sebut tu, kalau kita banding dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Sahabat Nabi SAW, menantu Nabi SAW. Dikir ahli bait lah. Baik. Ali ni kalau banding dengan wali, tentulah Ali lebih baik, kan? Jadi betul lah puak-puak Syiah ni buat ya Ali, wahai Ali. Yang orang Syiah ni buat wahai Ali tolong kami, wahai Husain anak kepada Sayyidina Ali yang dibunuh di Karbala tu, wahai Husain tolong kami. Betul lah orang Syiah tu buat. Jadi dia tak boleh nak jawab lah, kan? Jadi kalau kata boleh kan sama pula macam Syiah. Ataupun kalau kita tanya balik kepada dia, kalau boleh minta tolong dengan orang yang dah tak ada, yang tak boleh nak tolong ni, bolehlah, betul lah. Kalau kita bandingkan Sayyidina Ali dengan Nabi Isa, mana lagi bagus? Mana lebih baik di sisi Allah? Tentulah Nabi Isa lebih baik daripada Sayyidina Ali. Sebab Nabi Isa adalah Nabi. Jadi orang-orang Kristian, betul lah dia orang buat. Kalau you kata boleh istighasah, minta tolong selain daripada Allah, jadi betul lah orang Kristian tu yang cakap Jesus help me, betul lah. Jesus tu Isa lah, Nabi Isa. Jadi betul lah. Jadi dia tak boleh nak jawab. So jadi untuk clearkan benda ni, maknanya clear lah kita, untuk kita bersihkan akidah ni tuan-tuan, kita jangan tak usah istighasah ataupun minta tolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi isu 2-3 hari ni, dia orang yang masa dalam perbincangan ni rahsia sebenarnya. Perbincangan ni rahsia, tapi adalah isi-isi yang dikeluarkan. Jadi orang yang kata tak boleh ni, macam kitab ni kata tak boleh ni, dia tanya kepada orang yang kata boleh tu, dia tanya, kalau you kata boleh, maknanya boleh tak, saya nak tanya ni, boleh tak kalau kita istighasah, kita minta tolong dengan pokok? Istighasah dengan pokok. Sebab pokok ni kita tahu pokok bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan setiap sesuatu semuanya bertasbih kepada Tuhan mereka, tetapi kamu tak faham apa yang dia orang baca. Setiap benda yang ada dalam muka bumi ni selain daripada manusia, selain daripada manusia dan jin, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang yang kata tak boleh ni, macam kita ni tanya kepada orang yang kata boleh ni, so kita bolehlah istighasah dengan pokok. Sebab pokok tu kalau umur dia 500 tahun lah dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So orang ni kata, orang yang kata boleh istighasah ni, dia kata jap boleh, dia kata boleh, kan? Jadi boleh, dia mesti dia kata boleh, dan tapi i'tiqad dia tu Allah yang beri, kan? Jadi i'tiqad macam ni pun saya nak bagi tahu jawapan dia tu, dia kata boleh tu. Maknanya lepas ni apa pun boleh. Kalau dia kata boleh, pokok boleh, langsir boleh, tiang elektrik boleh. Jadi semua benda boleh. Jadi agama tidak bersih daripada minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi babul istighasah kat sini kita tegaskan bahawa jangan kita beristighasah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita minta tolong dengan orang, manusia itu memang mampu tolong kita. Nak pinjam duit bolehlah,
kan. Tapi kalau kita contoh yang saya sebut ni, maknanya kalau tengah-tengah laut kita nak mati kan, istighathah ni maknanya minta tolong dalam keadaan kita sangat-sangat memerlukan istighathah. Contohnya kita nak lomeh kan, nak lomeh, tolong Syekh tak ada dah, Syekh dah meninggal. Jadi jangan panggil selain daripada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah. Itu maksud istighathah. Tapi bab ni masih lagi menjadi polemik. Tapi saya nak beritahu kat sini, kita tak usahlah dekat benda-benda yang macam ni. Esok dia macam-macam boleh. Boleh pokok boleh, dinding boleh, kipeh. Kita minta tolong kipeh boleh. Jadi tak berbezalah kita ni dengan agama-agama yang menyembah berhala ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut orang Quraisy, orang kafir Quraisy yang sembah berhala tu, kalau kita tanya kepada dia, dia pun tak kata kami sembah berhala ni, tak. Dia kata dia sembah Allah. Zaman Nabi, kafir Quraisy, kalau kita tanya dia sembah berhala, ada Latta, Uzza, Manat ni, tapi kalau tanya kepada dia tak kata dia sembah Latta, Uzza, tapi dia kata dia sembah Allah melalui Latta ni tadi. Jadi Allah kata wama yuqarribuna, jawapan dia, Allah rakamkan jawapan mereka di dalam Al-Quran, wama yuqarribuna ilallahi zulfa, wama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah mereka ini melainkan supaya mereka ini bawa kami dekat dengan Allah. Jadi samalah kalau kita buat. Itu jawapan Quraisy, dan bila kita kata boleh tu maknanya macam tu lah kita, samalah kita. Jadi tuan-tuan, istighathah jangan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kadang-kadang ia boleh bawa kepada syirik. Itu bab yang kedua. Yang pertama syirik, yang kedua istighathah, yang ketiga isti'adzah. Selain daripada isti'adzah ni minta lindung. Kita minta lindung dengan jin, minta lindung dengan benda-benda yang kita risau masa depan. Bolehkah orang lain lindung kita daripada masalah yang akan datang pada masa depan? Ada tak orang yang boleh tolong? Tak boleh kan? Jadi tak boleh minta benda tu melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi minta isti'adzah, minta daripada Allah. Nombor 4, jangan melampau terhadap Nabi dan orang-orang saleh. Jangan bertindak lebih daripada batasnya. Kita bolehlah puji Nabi bawa cahaya kepada kita, tapi kita angkat Nabi ni, sampai saya sebut dalam kuliah yang lepas, ada setengah orang yang angkat Nabi ni sampai dia kata Nabi ni bukan manusia. Nabi ni macam yang saya sebut Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah tu, kepercayaan-kepercayaan ni, maknanya dia anggap Nabi Muhammad adalah pancaran Tuhan. Nabi Muhammad pancaran kepada Tuhan. Jadi tak ada beza awak anggap Jesus, Jesus ataupun Kristian kata Isa adalah 3 dalam 1 tu kan. 3 maksudnya God Father, lepas tu Jesus, Holy Spirit, Jesus. 3 adalah Tuhan. Jadi apa beza dia kalau you anggap Nabi Muhammad macam Tuhan? Nabi Muhammad adalah Nabi adalah manusia. Manusia. Jadi bab melampau, jangan melampau. Bab yang keempat kita belajar, jangan melampau angkat Nabi SAW. Bolehlah puji Nabi, tapi tidak lebihlah daripada hakikat dia sebagai seorang manusia. Bab kelima, mengambil ulama dan orang-orang saleh, ataupun yang khususnya ulama lah, sebagai ganti kepada Tuhan. Yakni apa? Allah kata tak boleh, tapi tok guru dia khabar boleh kan. Allah haramkan arak contohnya kan, Allah Ta'ala haramkan arak, tapi tok guru dia kata oh boleh, arak ni kita bolehlah minum 1 gelas sehari. Dia ikut siapa? Dia ikut Allah Ta'ala ke dia ikut guru dia? Dia ikut guru dia. Yang ni ada dalam Syiah. Dalam Syiah ada. Boleh. Imam Kulaini Imam Kulaini kata boleh minum arak. Jadi dia ambil arak tu, dia tunjuk dalam video, dia minum. Sedangkan Allah Ta'ala larang. Jadi dia ikut tok guru dia, jadikan, sebab Allah haramkan, tok guru dia halalkan, tapi dia ikut siapa? Dia ikut guru dia. Yang ini menjadikan orang-orang ulama dia, ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Itu bab yang kelima. Bab yang keenam, larangan tabarruk. Tabarruk ni ambil berkat. Kita anggap benda tu ada keberkatan dan kita nak ambil berkat. Larangan ambil berkat terhadap pokok-pokok, batu-batu yang tidak ada nas bagi tahu dia ada berkat. Benda-benda yang kita sebut hari itu ada berkat. Contohnya badan Nabi SAW ada keberkatan dia. Badan Nabi itu sendiri, fizikal Nabi ataupun benda-benda yang Nabi pakai itu ada keberkatan. Baju dia, selipar dia ada keberkatan. Tetapi ada orang datang, saya ingat dekat sini pun ada, saya nampak hari itu. Bukan kat sinilah, dekat area sinilah, masjid-masjid. Dia bawa replika kasut Nabi, replika
Macam-macam lah kan, kopiah Nabi. Replika tu apa? Replika tu bukan Nabi punya. Dia buat balik macam yang tu ada berkat ke? Yang tu tak ada. Tak ada keberkatan. Yang tu tak ada. Macam mana you nak ambil berkat, ya Allah cium kan, tak ada. Itu tak ada. Tak ada keberkatan. Yang berkat datang daripada Nabi betul. Rambut Nabi kan, itu semua ada keberkatan. Tapi benda-benda tu ada lagi ke sekarang ni? Dikatakan ada disimpan di muzium Turki, di Turki, top copy Tapi wallah ta'ala alam betul ke tidak, kita tak tahu. Tak tahulah berapa Nabi dengan kita 1440 tahun, jauh kan. 1400 tahun lah kira jauh kan. Jadi nak kata benda tu ada lagi payah kan, mesti dah hancur lah. Jadi melainkan dia pandai lah awet macam apa orang Mesir tu kan, kita tak tahu Tapi replika yang bawa tu tak ada keberkatan. Jangan kita tabarruk dengan benda-benda yang tidak ada dalil. Okey tuan-tuan okey, air Zam-Zam ada keberkatan, yes. Selain daripada tu kita bincang juga ilmu boleh tak? Ilmu boleh. Ilmu boleh ambil, sebab ilmu ini memang ada keberkatan dia. Bila kita ada ilmu, kita boleh amalkan, kita boleh dapat pahala, jadi banyak keberkatan. Okey, bab yang hari ni nak masuk, babun nahyi 'anil ruqa. Babun nahyi 'anil ruqa wat tamaima wat tiwalah. Tiga. Kitab ni bahasa Arab tuan-tuan Jadi saya mungkin kalau saya baca bahasa Arab tu tuan-tuan dengarlah kan. Tak ada tok guru sini kan. Okey, kita nak tengok larangan larangan, 3 benda dalam satu bab ni, ada 3 larangan. Yang pertama, babun nahyi 'anil ruqa. Ruqa itu adalah jampi serapah. Larangan daripada jampi serapah bukan jampi syar'i ni, jampi serapah. Macam kita pergi jumpa apa ni bomoh siam kau kan, tolong sembuhkan ni, yang tu tak boleh. Larangan di dalam agama. Wat tamaim. Tamaim ni apa? Tamaim ni macam pakaikan tangkal. Pakaikan tangkal, terutamanya tangkal yang biasanya adalah pakai pada budak-budak kan. Kalau kita perasan agama-agama lain ni ada buat benda ni, tapi agama kita pun ada juga yang sesat buat benda ni. Kalau kita perasan macam Hindu dia akan pakaikan ke budak kan, dia akan pakaikan supaya budak ni tak sakit. Pakaikan golang ni supaya budak ni tak sakit. Dan benda ni dalam kepercayaan Arab dulu pun ada. Sebab tu Nabi SAW larang. Wat tamaim, supaya budak ni, dulu penyakit yang paling dia orang takut adalah ain. Maknanya ain ni dengan pandangan mata orang takjub ataupun iri hati, dia boleh jatuh sakit. Jadi benda tu orang takut kena dekat budak. Jadi pakailah tangkal-tangkal ini. Jadi benda itu tamaim, itu juga tidak dilarang di dalam agama. Dan yang ketiga, at-tiwalah. Tiwalah ni apa? Tiwalah ni pengasih. Jadi orang Melayu apa? Minyak dagu contoh kan. Contoh macam minyak dagu kan. Nak bagi suami isteri lagi rapat, ataupun nak bagi suami tu dengar cakap dia sapu minyak dagu, contohlah. Jadi 3 benda, iaitu jampi serapah, tangkal mangkal dan juga pengasih. Ini adalah benda yang dilarang di dalam agama, dan ditambah wa anna zalika minasyirk. Dan ketiga-tiga itu adalah daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita nak pergi kepada hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama ini diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi serapah, tangkal mangkal, pengasih adalah syirik. Okey, jadi daripada hadis ni dia buat tajuk terus. Okey, 3 benda. Okey, yang pertama sekali ar-ruqa. Ruqa tu maksud dia, perkataan asal dia adalah ruqyah. Kalau kita ruqyah syar'iyah, kita biasa tengok kalau dalam tajuk-tajuk Facebook tu, ruqyah. Okey, ruqyah satu, sekali jampi. Ruqa ni banyak kali, jamak lah ataupun plural lah kalau orang putih tu kan. Singular, plural kan. Okey, plural dia adalah ruqa. Wahyal qiraah, iaitu bacaan, fayuqalu ruqa alaihi bil alfi min al-qiraah. Okey, tak payah. Okey, yang kedua tamaim. Tamaim, tangkal. Kenapa dipanggil tangkal itu tamaim? Datang daripada perkataan tamimah.
Tamimah kerana mereka melihat, masyarakat Arab melihat bahawa tamimah datang daripada perkataan yatimmu, yang ini menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Untuk melawan daripada penyakit ain. Penyempurna terhadap penyakit ain. Ain ni apa tuan-tuan? Pernah dengar kot kan? Biasa dengar kan? Ain tak dengar. Ain ni sakit. Ain ni Nabi SAW sebut al-ainu haqqun. Ain ini adalah benda yang benar. Penyakit yang mana disebabkan mata yang sama ada dua lah, sama ada disebabkan hasad dengki, ataupun yang kedua adalah dongki. Apa tadi? Dengki dan juga takjub, dua. Pertama, mata yang pandang tu dongki ataupun takjub sangat. Jadi macam mana nak tolak? Penyakit tu Allah Ta'ala dah tentukan dah, tapi penyebabnya adalah mata-mata yang hasad ni. Ada orang mata pandang, korang main tengok dia ni bonci kan, dia tak jadi apa-apa. Tapi ada orang yang pandang dongki terus sakit orang tu kan. Cantik kereta, reverse bam langgar kan, tahu rosak kereta tu kan. Ada penyakit Nabi SAW sebut al-ainu haqqun. Penyakit ain ini adalah benar. Lau kana syai'un, Nabi sebut lagi, kalau ada sesuatu yang boleh mendahului takdir Allah Ta'ala, kalau ada satu benda yang boleh mendahului takdir Allah, nescaya ain boleh mendahului takdir Allah. Tapi tak boleh lah Nabi nak beritahu kalau ada, tapi tak ada. Tapi kalau ada benda yang boleh mendahului takdir Allah, ain boleh mendahului. Jadi ain ni kalau kita dengar kesimpulan ulama, ain adalah satu benda yang berlaku, ataupun satu kemalangan, satu musibah yang berlaku disebabkan kita tak sandarkan kebaikan itu kepada Allah Ta'ala. Dia berlaku kat kita sebab kalau ada orang dongki dengan orang takjub ni sebab apa? Sebab kita ada satu kelebihan. Jadi bila kita tak sandarkan kelebihan itu kepada Allah Ta'ala, kita tak sandarkan inilah Allah Ta'ala beri kat dia, kita tak cakap macam tu, lalu akan menjadi musibah kepada orang. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan pergi negara Arab, kalau biasa tengok dekat jalan, biasanya dia orang akan tampal di rumah, di kereta ni, dia orang akan tampal haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan daripada Tuhan aku. Dia ditampal siap-siap. Jadi kalau orang puji kereta dia, cantik kereta dia baca haza min fadli rabbi, ini Allah Ta'ala yang beri. Tengok besar rumah kau kan, itu takjub. Sama ada orang tu takjub ataupun orang tu akan dongki kan, dongki yang gitu. Jadi dia tulis haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan. Jadi macam mana nak menepis dia? Kita balikkan kebaikan itu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau budak tu comel sangat kau kan, orang puji, cantik anak kau ni kan, biasalah, jaga-jaga. Jadi jangan cakap biasalah, alhamdulillah. Ataupun kita tepis dengan tabarakallah. Ataupun kita puji Allah, subhanallah. Okey, itu ain. Okey. Jadi kita nak patah balik cerita tamimah ni tadi. Tamaim. Tangkal mangkal ini, orang-orang Arab dulu takut kalau anak dia kena ain ni, kena ain, jadi pakailah tangkal ni, dipakaikan tangkal. Okey. Okey. Jadi kat sini nak jelaskan juga, sebelum kita pergi kepada tangkal ni, kita nak pergi kepada jampi ni tadi. Wa hadhihi laysat ala umumiha. Jampi ni bukanlah semua sekali jampi, tak boleh. Bal hiya amun urida biha khas. Tapi ia adalah maksud yang am, tetapi yang dimaksudkan adalah benda yang khas. Wa huwa ar-raqyu bi ghairi ma warada bihi syara', iaitu jampi yang tidak diriwayatkan daripada syarak. Riwayat syarak ni apa? Syarak ni sama ada yang ada dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Ini jampi macam jampi siam contoh. Jampi dengan bahasa Sanskrit kan. Jadi benda-benda ini dilarang. Okey. Amma ma warada bihi syara', manakala apa yang jampi dengan menggunakan syarak, contohnya kita jampi orang kan, sakit ni tak apa, mari sini dan baca sikit bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri minum, kita tiup minum kan, boleh tak? Boleh, yang tu boleh lah. Tapi kalau kan, yang Buddha tu kan, saya suka tengok dokumentari tu kan, Buddha ni dia boleh 40 hari dia boleh macam tu lah dia kan, yang tu dilarang di dalam
di dalam agama. Falaisat minasyirk. Kalau yang syarak okey, sebab Nabi SAW ada satu kisah yang sahabat, apabila sahabat ni ada orang kampung minta tolong kepada salah seorang sahabat ni, tolong sembuhkan dia ni sakit ni. Sahabat tu hanya baca surah Al-Fatihah. Sahabat tu baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tu dia pun bagi orang tu minum dan orang tu sihat. Lalu orang tu bagi dia kambing banyak kot. Saya pun terlupa dah banyak mana dia bagi kambing yang banyak. Lalu dia jap tanya Rasulullah dulu, kan, boleh tak ambil upah ubat orang ni? Lalu Nabi SAW sebut kepada dia, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kau tahu surah Fatihah itu adalah jampi, ruqyah, kan? Jadi maksudnya boleh, dan dia boleh ambil lah upah tu. Tetapi sahabat yang ruqyah orang tadi tu, lepas tu dia tak adalah buka pusat rawatan ruqyah ke, tak ada lah, kan? Dia tak ada lah buat satu pusat rawatan tu, dia tak ada lah, kan? Dia kadang-kadang orang rasa orang nak minta tolong dengan kita tolong, lepas tu dia bagi dah, tak adalah dia jadikan ini satu carrier dia, tak jadi benda-benda ni pelik lah. Kita memang macam tu, apa sahaja yang boleh jadi carrier kita jadikan carrier. Tak perlu lah bekam, okey lah bekam, kan? Kita berubat orang, kita buka pusat bekam, betul lah, itu satu servis lah. Bekam ni kan maksudnya perlu ada sedut tu ke, nak cucuk tu, semua benda yang perlu. Tapi kalau jampi ni bukanlah satu carrier, tuan-tuan. Bila orang minta tolong, kita boleh tolong. Okey. Wahalil murad bil ruqah fil hadis ma lam yarid bihi syara' walau kana mubahah wal awwal murad kana fi syirk. Okey, sani okey, tak apa. Kita pergi kepada lepas itu jampi, itu jampi. Yang kedua adalah tangkal mangkal. Syai'un yu'alliqu 'ala al-aulad yattaquna bihi al-'ain. Okey, Tamaim ni dia syarah, dia bagi tahu tangkal mangkal ini digantung kepada budak-budak untuk jaga dia orang ini daripada penyakit ain, penyakit ain. Wahiya minasyirk, dan benda ini adalah syirik. Jadi kita pun budak-budak ni pakai ni nak elak, ada satu golang kau pakai budak-budak ni nak elak daripada kono denggi kau, kan? Sebab golang ini tidak lindung daripada kono denggi, jadi tak ada kaitan, kan? Jadi benda itu juga syirik. Okey. Wahya minasyirik lianna syari' lam yaj'alha sababan tutqa bihil ain. Kerana syarak juga tidak menjadikan ianya sebab untuk melindungi daripada penyakit ain. Maknanya Allah Ta'ala tak pernah kata pun, ataupun Nabi tak pernah kata pakai ni supaya dapat lindung ain. Jadi bila kita buat benda yang tak ada sebab, kalau ada sebab dunia, okey lah, kan? Kalau ada sebab dunia, boleh lah. Tapi sebab dunia tak ada, agama pun tak ada, kita pakai juga. Jadi yang tu termasuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, dia timbulkan. Okey, ain ni saya sebut tadi, orang akan, pertama sekali orang akan dongki ataupun takjub disebabkan kelebihan yang kita ada, kan? Contohnya kita ada seorang anak yang comel, kan? Okey. Lalu wa idza kana al-insanu yalbisu abna'ahu malabisa rithatin wa baliyah. Jadi kalau ada orang pakaikan anak dia buruk-buruk, kan? Anak dia comel tapi dia pakaikan baju yang compang-camping, baju yang dah lusuh, khaufan minal ain, takut orang puji, lalu dia kena ain, boleh tak? Fahal hadza jaiz, boleh tak yang tu? Jadi penulis jawab az-zahir annahu la ba'sa bihi. Yang zahirnya, yang jelasnya bolehlah nak buat macam tu, supaya tak ada orang puji dia sangat. Li'annahu lam yaf'al syai'an wa innama taraka syai'an. Kerana dia bukan buat sesuatu, bahkan dia tinggalkan sesuatu. Dia bukan buat sesuatu pun, tapi dia tinggalkan untuk cantik-cantikkan anak ni. Pakailah baju abang-abang kau marin ni, kan? Ataupun pakailah baju orang Sarawak ni, kan? Jadi dia tinggalkan kecantikan. Okey. Tetapi apa ni dekat sini, kalau ikut Uthman radhiyallahu anhu, Uthman ni siapa? Sahabat Nabi. Dia nampak seorang budak yang comel, ra'a sabiyan malihan faqala dassimu nunatah, pakaikan dia ni bedak sikit. Uthman pernah kata cantikkan budak. Jadi kalau kita nak pakai budak tu camping ke takut ain tu boleh, tapi kalau ikutnya sahabat ni tak adalah pakaikan budak
Teruk-teruk tak ada lah kan. Cantik-cantik lah budak ni. Fi'arakan saudara ta'ala sendakan saudara yang okey. Okey. Tambahan tangkal mangkal ni. Okey dah khabar tak boleh, campi serapah tak boleh, bondo polik-polik tak boleh. Okey, boleh tak ambil ayat Quran kan, ambil doa tulis kocik-kocik, lipik-lipik dia, masukkan dalam baju budak tu boleh tak kan? Boleh tak? Okey, jadi yang jelas benda macam tu, maksudnya kita masukkan kotak-kotak kocik tu masuk kat budak supaya lindung budak tu, benda ini juga tidak harus ataupun dilarang di dalam agama. Tidak boleh. Yang pertama sekali, budak-budak ni apa kerja kan, budak-budak dia akan terdedah dengan kekotoran. Yang kedua, budak ni najis dia memang, kalau ada budak kecil memang bersepah-sepah lah najis dekat rumah kita kan. Jadi ia boleh menyebabkan agama itu ataupun Al-Quran itu dihina lah maksudnya. Jadi benda-benda itu juga tidak haruslah untuk kita buat. Okey, penulis juga tulis yang lebih menyedihkan, ma'al asafi anna ba'dhan nas ittakhadhu min al-ibadat naw'an min at-tabarruk faqad mislu ma yushahidu min anna ba'dhan nas yamsahu ar-rukn al-yamani wa yamsahu bihi wajh at-tifl wa sadrah, hadha ma'na annahum ja'alu masahu ar-rukn al-yamani min bab at-tabarruk la ta'abbud wa hadha jahlun qad qala Umar fil hajar. Okey, sebahagian orang disebabkan dia ni konon nak apa ni, nak ambil berkat lah kan, dia bila tawaf tu tuan-tuan, Ruknul Yamani ni Hajar Aswad belah kanan, Ruknul Yamani belah kiri. Rukun Yamani yang kita sebut Rukun Yamani. Jadi dia ambil keberkatan pada Rukun Yamani itu, dia ambil budak, dia tawaf dengan budak-budak, jadi ambil budak ni dia sapu apa ni, muka budak tu dekat Rukun Yamani tu, yamsahu wajhahu, dan dada dia kan, supaya bersih hati dia ni. Yang ni juga benda yang tidak diajar dalam agama. Dia tak pakai tangkal, tapi dia pergi sapu budak tu dekat situ. Umar radhiyallahu anhu apa hukum cium Hajarul Aswad? Sunnah kalau boleh, kalau kita tawaf dapat cium, kita cium Hajarul Aswad ni. Tapi kalau tak dapat, kita isyarat je lah. Sunnah lah. Hajarul Aswad itu sendiri adalah sunnah. Tetapi apa Umar radhiyallahu anhu bagi tahu dekat Hajarul Aswad, dia sebut kepada Hajarul Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'. Sesungguhnya aku benar-benar tahu, sesungguhnya engkau hanyalah batu. Kau tak boleh bawa mudarat dan kau tak boleh bawa manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah aku tak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium kau, nescaya aku pun tak ingin nak cium kau. Aku tak ciumlah kau. Sebab aku buat ni sebab Rasulullah cium. Kalau Rasulullah tak cium ni, aku anggap kau macam batu lah. Itu je. Jadi kita pun berlebih-lebih sangat nak mengambil tabarruk dan sebagainya. Yang tu tak diajar lah tuan-tuan. Okey. Seterusnya, okey, yang ketiga. Ada 2 minit 8:20 lah. Okey, wa qawluhu. Dan yang ketiga, larangan ni tadi kita hanya sentuh yang pertama, jampi serapah, dan yang kedua apa? Tangkal mangkal ni tadi. Terutamanya kepada budak-budak. Yang ketiga yang dilarang apa dia? Pengasih, pengasih. Tiwalah, kata Arab dia at-tiwalah. Okey. Jadi tiwalah ni banyaklah. Contohnya kalau orang Melayu ni nasi kangkang kan, nasi kangkang. Nak bagi suami dongah, cakap bagi dia makan nasi. Yang tu juga benda-benda yang selain daripada benda itu sendiri jijik, dia juga termasuk di dalam syirik. Sebab tak ada kaitan pun. Suami awak tidak makan melainkan nasi yang kotor lah. Tapi ada sebahagian orang yang guna sihir. Jadi okey, tak apa, kita bincang dulu. At-tiwalah ni asalnya apa dia? At-tiwalah ni adalah syai'un yu'alliqunahu 'ala az-zawj, sesuatu yang tujuan dia nak mengikat hubungan suami, hubungan perkahwinan. Nak ikat hubungan perkahwinan. Jadi apa sahaja yang kita gunakan ataupun kita i'tiqad benda tu untuk tujuan menguatkan ikatan perkahwinan, dia termasuk di dalam syirik. Benda yang tak ada kaitan lah, logiknya memang tak
tak ada kaitan. Contohnya macam minyak dagu, nasi kangkang dan sebagainya. Yaz'umuna annahu yuhabbibu zawjah ila zawjiha wa zawju ila imra'atihi, dan mereka menyangka benda itu boleh menyebabkan isteri menyayangi suami dan suami menyayangi isteri. Wa hadza syirkun li'annahu laisa bisababin syar'in wala qadarin lil muhibb. Benda ini syirik kerana tidak ada sebab syarak dan juga tidak ada sebab takdir. Qadar maknanya sebab musabab yang logik. Benda tu nak menyebabkan kamu saling mencintai. Okey. Dia bagi contoh, masyarakat Arab ni apa? Dia bagi contohlah, wa mislu zalika ad-diblah. Contohnya adalah ad-diblah. Ad-diblah ni macam cincin. Cincin itu khatamun yushtara 'inda az-zawaj wa yudha'u fi yadi az-zawj. Cincin yang dibeli dan ketika mana dia ni berkahwin dan dipakai di tangan suami. Cincin ni orang lelaki boleh pakai cincin tak? Boleh pakai cincin. Nabi SAW pakai cincin lah, tapi khilaf lah. Adakah ia sunnah pakai cincin? Itu sunnah ni, kita kena pakai cincin. Tak kan? Kalau sunnah, dia bukanlah sunnah untuk semua. Dia panggil sunnah ni ada sunnah syar'iyah, ada sunnah jibiliyah. Jibiliyah maknanya Nabi buat itu sebab Nabi pakai cincin sebab apa tuan-tuan? Sebab ketika mana Rom, orang beritahu kepada Nabi, Rom tidak menerima surat melainkan kena ada cop. Lalu dibuatlah cincin Nabi untuk cop. Dibuat cincin tu Muhammad Rasulullah kan, yang kita biasa tengok lah cincin tu. Kita kalau tengok gambar tu, tuan-tuan kenal cincin tu, Muhammad Rasulullah. Dibuat cop tu, dibuat cincin tu, Nabi akan, lepas dia tulis surat, orang tulis surat, dia akan cop cincin tu. Jadi bukan asalnya Nabi pakai cincin pun. Jadi dibuat untuk cop lah. Tapi mana lelaki nak pakai cincin dekat mana? Dekat khinsir bin sir, ini bahasa Arab lah. Jari apa? Yang ujung ni dengan manih kan. Yang ni kat sini kita pakai cincin, dan dilarang untuk pakai jari tengah dan juga jari tunjuk ni. Yang ni ada larangan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Lelaki nak pakai, jangan pakai jari tengah, jari ni jangan pakai, jari tunjuk ni. Tapi ulama khilaf juga, larangan itu adakah makruh ataupun haram. Itu khilaf lah, ada kata makruh, ada kata haram. Jadi kesimpulannya jangan pakailah dua jari ni, tapi nak pakai dua jari ni. Okey. Itu pakai cincin dan boleh pakai cincin yang tidak ada kaitan dengan omeh. Tak ada kaitan dengan omeh. Ada satu yang apa nama yang ada salut yang omeh. Swasa. Yang tu juga haram tuan-tuan. Laki jangan pakai omeh dan apa yang berkaitan dengan omeh. Pakai bosi ke, bosi buruk longkang tu ke, buat bosi ke, kan pakailah. Emas tu dia nama je emas putih, dia bukan emas kan. Okey. Perak dan sebagainya. Cincin boleh. Amma satu lagi, gelang dia pakai tak? Gelang laki bertiba-tiba kan. Yang ni bukan gelang lah kan. Ni kalau saya balik tiba-tiba balik 700 tahun, 1000 tahun sebelum ni, saya balik, katakanlah ada mesin masuk tu balik 1000 tahun, orang akan anggap ini gelang kan. Sebab dulu jam bukan macam ni. Jam dia keluar daripada poket tengok kan. Orang ingat gelang, tapi ini adalah jam lah. Tapi tiba-tiba jam pakai dah, golang pun pakai. Boleh tak lelaki pakai golang? Majoriti empat mazhab mengharamkan pakai lelaki pakai gelang. Sunnah tuan-tuan. Jadi kita tengok anak-anak kita senang dia pakai golang kan. Kita bagi tahu kat dia mazhab empat lelaki, sebab dia adalah perhiasan yang untuk wanita sebenarnya. Kenapa lelaki pun nak cantik-cantik ni kan? Terutama masuk budaya-budaya Korea ni kan, lelaki pakai makeup kan, pakai lipstick, kan, benda-benda ni lagilah sensitif dalam agama kan. Jadi tuan-tuan, elaklah tuan-tuan anak kita lelaki tu start beli makeup ke lompang je kan, jangan bori kan. Tangan tiba-tiba tangan lama-lama jangan benda ni sensitif. Kita agama ni begitu membezakan. Rasulullah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal wal mutasyabbihat minan nisa. Orang lelaki yang nak al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihat bir rijal. Lelaki-lelaki yang nak menyerupai perempuan dan perempuan yang nak menyerupai lelaki. Dilarang itu. Tapi ada satu dua fatwa pasal gelang ni lah. Dibolehkan pakai gelang untuk tujuan kesihatan. Tujuan sihat lah.
untuk bagi, kalau tuan-tuan ada tengok gelang yang tu kan, gelang tujuan kesihatan tu. Tapi tuan-tuan, ada, dia kata ada ion dalam badan kita ni, ada ion positif, ada ion negatif kan. Jadi ion positif ni dia buatkan kita lesu, tapi ion negatif tu yang bagus. Kalau dia check balik, ion negatif ni ada pada waterfall, apa, air terjun ada ion negatif yang keluar. Sebab tu dia bubuh ion negatif dekat gelang tu, boleh meningkatkan kesihatan kan. Tapi tuan-tuan, ada kajian, saya baca artikel jurnal lah, yang ni kajian di universiti lah, terbukti benda tu, ini baru peringkat awal lah, kajian tu peringkat awal dia kan. Dia bubuh 2 kumpulan. Satu dia pakaikan gelang yang ada ion negatif ni tadi, satu lagi pakai gelang tipu kan. Okey, dia buat 2 kumpulan. Lepas seminggu, kumpulan ni memang ada orang-orang sakit lah. Lepas tu dia tanya orang sakit ni, ada baik tak? Yang kumpulan ni baik, yang kumpulan ni pun baik, dua-dua baik. Jadi sebenarnya kajian menunjukkan tak ada kosan pun sebenarnya. Bohong ya kan, banyak yang jual gelang-gelang tu bohong ya sebenarnya. Tuan-tuan, sebab Nabi SAW, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Tirmizi, dia pernah nampak seorang lelaki pakai gelang min sufr, yakni daripada besi kan. Nabi tanya, mahaza, apa benda ni? Lelaki tu jawab, oh aku pakai ni minal wahinah, aku pakai ni sebab ada sakit. Ada sakit. Nabi kata, inza'ha, cabut. Inza'ha, cabut. Sekejap nak tengok apa matan ya. Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Cabut benda tu, sebab benda itu tidak menambahkan kepada engkau melainkan sakit lagi adalah. Nabi dah beritahu dah. Sebab kalau sains punya fikiran pun, benda tu terlampau kecil untuk beri efek kepada badan. Kecil pun lah untuk bagi efek satu badan kan. Kalau dia pakai, ada ni cucuk sini, barulah ada kesan banyaklah sikit. Ini pakai gelang tiba-tiba ada kesan baik kan. Nabi dah khabar dah, la taziduka illa wahna. Benda ni tidak menambah kepada engkau melainkan sakit. Lagi kau ni lemah lah. Lepas tu Nabi sambung, fa innaka law mutta, sesungguhnya kalau engkau mati, wahya alaika, dan kau masih pakai benda ni, ma aflahta abada, nescaya engkau tidak akan berjaya sampai bila-bila. Kalau kau mati dan kau masih pakai benda ni dan kau i'tiqad benda ni boleh baikkan kau, kau takkan berjaya sampai bila-bila. Jadi benda ni itulah, cincin okey, gelang jangan pakailah tuan-tuan. Apa jenis gelang berkesihatan pun sebenarnya tak ada apa-apa bukti sains yang beritahu gelang tangan kesihatan ni boleh. Jadi saya tengok sebenarnya, saya pun menyampah juga dekat Facebook saya tu, banyak kali naik gelang tarung, apa gelang tu, gelang boleh makin bertenaga. Semua ni kalau ikutnya hanyalah dusta semata-mata tuan-tuan. Okay, Allah Ta'ala alam lah. Tapi mungkin esok ada satu teknologi yang boleh, kita tak tahu. Tapi setakat hari ni tidak ada. Jadi tak payahlah pakai gelang. Tak payahlah pakai gelang. Okey, berapa dah? Masuk dah ke? Masuk dah kan? Nak berhenti ke? Sekejap tiwalah. Nak baca ni panjang ni, tak apalah. Kita tengok sikit. Wa in kana min adh-dhahab, okey, kita dah sebut juga emas bil aksi fa idza wajadta bi hadhihi niyyah fa innahu syirk asghar qalu asghar. Okey. Saya ingat sampai situ dulu kot tuan-tuan. Jadi saya dah jelaskan tadi. Okey, saya tak jelas. Okey. Dibelah. Okey, masyarakat Arab dulu ataupun masyarakat Arab, apabila dia pakai cincin tu, lelaki bila dia kahwin, dia pakai cincin kan. Maksud sama macam orang putih tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok filem-filem tu, kita akan nampak kalau dia dah kahwin, dia akan pakai cincin kan. Lelaki pakai cincin, perempuan pun pakai cincin kan. Okey, yang pertama sekali, bila dia pakai cincin, dia tak boleh cabut ni. Kalau dia keluar dekat orang, jangan cabut. Okey. Sebab apa? Nanti orang akan kata dia single kan. Dia kena pakai nak tunjuk dia dah kahwin. Okey, kalau macam itu yang dia pakai sebab itu, dia menyerupai golongan Nasrani. Nasrani. Maknanya kita tiru dia orang punya budaya. Kita bawa masuk budaya tu, lelaki pakai cincin, perempuan pakai cincin sebab kahwin. Bukan sebab dia memang nak pakai, tak. Dia pakai sebab kahwin. Jadi kalau kita buat macam tu, itu dikira sebagai meniru golongan Nasara. Okey, itu yang pertama. Jadi boleh tak? Tak boleh.
Kalau kita buat dengan i'tiqad macam nak tiru dia orang, yang tu tak boleh. Yang kedua, kalau kita i'tiqad lebih buruk daripada itu, kita i'tiqad kalau tak pakai, hubungan rumah tangganya akan semakin rapuh. Yang tu i'tiqad yang ini dah panggil tiwalah ni tadi. Kita anggap bila kita pakai tu hubungan makin baik, makin baik. Sebenarnya ini benda ni tak ada kena-mengena langsung di dalam percintaan. Sayang menyayangi itu datang daripada usaha. Isteri berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, suami memperbaiki. Bila seorang dah give up, seorang dah tak nak buat apa-apa, yang tu menyebabkan rumah tangga huru-hara. Bukan sebab cincin tu, tak ada kaitan pun dengan cincin. Okey, yang itulah antara contoh yang penulis bawa tentang tiwalah ni. Okey, jadi lebih daripada tu para ulama juga tiwalah ni, pengasih ni macam-macam lah. Ada yang kata pakai susuk kan. Tiwalah ni apa saja yang menyebabkan kita i'tiqad benda tu boleh menyebabkan suami isteri bagus, sedangkan tak ada kaitan pun, benda itu termasuk di dalam at-tiwalah dan dia adalah syirik. Tuan-tuan, wallahu ta'ala alam. Saya nak sambung tapi macam jadi lagi lama ni. Tiwalah. Ada satu hadis lagi berkenaan dengan ada dua hadis lagi saya kena habis, jadi lagi panjang lah. Jadi saya ingat sampai sini dulu. Tuan-tuan, ada soalan tuan-tuan? Atau soalan? Tak ada. Ustaz pernah ke pergi dia orang pergi dengar apa yang tawasul dan makam Syekh dengan Syekh lah. Apa dia doa dia, apa doa dia? Okey. Tak, kita yang pertama sekali maksudnya pergi dengar dia sendiri apa yang dia doakan dekat situ. Okey. Yang pertama sekali, okey, tidak disyariatkan pun untuk pergi ke kubur untuk berdoa. Tidak disyariatkan. Doalah di mana sahaja kita ini. Dan tidak ada satu syariat yang pergi ke kubur untuk berdoa. Kita disuruh, orang Islam ni disuruh untuk pergi ke kubur. Nabi pada awal agama, Nabi larang orang Islam pergi kubur. Hadis yang diriwayatkan Aisyah, qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi SAW larang orang Islam pergi kubur pada awal, sebab banyak lagi benda-benda mengarut-ngarut ni dalam kepala orang jahiliah terhadap orang-orang yang mati ni. Rohnya keluarlah, apalah kan, datang nak bunuh lah. Jadi macam-macam benda ni Nabi larang. Lepas tu bila Islam ni dah jelas, dah clear, Nabi suruh ziarah kubur. Apa tujuan ziarah kubur? Fazuruhal an. Lalu Aisyah kata, ziarahlah kubur sekarang, fa innaha tuzakkirukumul maut. Dia mengingatkan engkau tentang mati, bukan mengingatkan tenaga ataupun karamah syekh sekian-sekian. Tak. Jadi benda tu tidak disyariatkan pun untuk pergi ke kubur. Yang pertama yang tu. Doa ni kita doalah tempat yang mulia, di masjid, di mihrab rumah kita kan. Rumah kita ada tempat satu musalla kecil, kita doa dekat situ kan. Okey, yang keduanya apabila berdoa, yang dilarang dalam doa adalah minta syekh tu ataupun minta kepada wali kubur yang kita kata tu, inilah wali sekian, kita minta dengan dia. Mungkin dia tak minta pun, mungkin dia tak minta, tapi kalau dia minta, benda itu termasuk dalam istighasah yang dilarang di dalam agama. Istighasah yang dilarang dalam agama, tak boleh kan. Minta dengan orang ini mesti ada benda yang maqdur alaihi, yang dia mampu untuk tolong. Dia dah mati kan, dia tak boleh nak tolong kan, roh dia tak boleh nak tolong. Sebab tu dalam sebahagian saya minta maaf lah, maknanya sebahagian tarikat ada dia panggil roh, ada roh dalam pemahaman dia orang, ada roh yang dipanggil mutasarrif dan ada ghair mutasarrif. Maknanya ada roh yang masih boleh berbincang lagi, boleh tolong kita, dan ada roh yang tak boleh tolong. Benda ini tidak ada dalil di dalam agama, tidak dibenarkan. Okey, itu minta direct. Yang kedua, dia minta tawassul. Tawassul, ya Allah, dengan barakat wali yang dalam, yang tu tawassul. Yang tu isu yang kalau minta direct itu tak boleh. Tawassul juga benda tawassul ni tuan-tuan, hatta tawassul dengan nabi pun khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata okey, ada ulama kata tak okey. Tawassul dengan nabi, bukan dengan wali bawah lagi. Nabi sendiri pun ulama khilaf, apatah lagi wali. Jadi benda yang clear kita elakkan, dipanggil apa, kita khuruj anil khilaf. Benda yang terbaik dalam agama ini kita keluar daripada khilaf. Maknanya ada kata boleh kita buat bondo yang tak pasti kan, kita buat bondo yang pasti, iaitu minta dengan Allah, pasti betul dan pasti boleh. Jadi kita tak usah pergi dekat benda-benda yang
Tak boleh ke tidak ni? Umur kita tak banyak nak buat silap-silap ni. Kan? Umur saya pun tak banyak, saya cakap je kan. Saya pun mungkin balik kan meninggal kan. Jadi kita tak tahu kan. Jadi umur kita tak banyak untuk kita buat benda pasti tak pasti. Kita minta buat benda yang pasti tuan-tuan soalan yang tuan-tuan. Okey, tak ada wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh azan. Lambat sikit tak apa.